This call is now being recorded. Okay. Last week ada yang request pada saya untuk soalan ini. Betul tak? Siapa yang masih lagi tak faham, saya terangkan. Ini adalah graf gerakan. Saya buka saya punya ni. Sekejap. Saya buka sebab nak mengajar nanti susah. Okay. Ini adalah graf gerakan. Siapa yang tak faham malam ni boleh fahamkan betul-betul. Graf gerakan kita ada dua. Kita graf gerakan ni dia ada dua. Graf gerakan Tisha. Dia ada dua graf. Satu graf, kenapa saya punya tulisan cantik hari ni? Laju masa, satu graf jarak masa. Bismillah. Dua Okey. Macam ni kita nak tahu, cikgu, kalau saya tanya apa yang graf akan keluar, dia akan contoh dia akan keluar salah satu. Sama ada dia akan keluar untuk graf laju masa atau sama ada dia akan keluar graf jarak masa. Biasanya kalau tahun ni dia keluar graf laju masa. So tahun depan dia akan keluarkan graf jarak masa. So dia akan pusing. Okey, tapi kadang-kadang dia tak pusing. Dia buat 3 tahun laju, nanti jarak pula. Kan? Dekat sini kalau kamu tengok kat sini, ni graf apa? Betul cikgu nak tahu. Yang graf yang cikgu tunjuk ni graf apa? Seorang respon pada saya. Laju masa. Graf laju masa. Macam nak tahu laju masa, kamu tengok kat sini. Nampak tak? Kat sini laju, so maksudnya laju masa. Sebab bila kita nak selesaikan graf laju masa, dia berbeza dengan graf jarak masa. Dia beza. Sebab graf laju masa, kita nak cari luas dia, kita kena satu-satu. Kena cari satu-satu. Maksudnya kita kena cari luas segitiga campur dengan trapezium. Itu graf laju masa. Kalau graf jarak masa, dia lebih direct to the point. Dia sangat mudah sebenarnya nak cari. Kalau compare graf laju masa dengan graf jarak masa, graf laju masa ini lebih graf jarak masa lebih senang daripada graf laju masa. Mana kelas sayang? Tengok tu. Adik-adik tengok tu sayang. Haras. Sekejap Okey. Sekejap dia ada beza tak jawabnya. Okey. So kat sini kita kena tengok graf laju masa. Lepas tu dia kata nyatakan tempoh masa dalam S, dalam saat lah. Zarah A bergerak dengan laju seragam. Okey. Soalan ni saya dah share dalam Telegram. Okey. Nanti kamu tengok betul-betul fahamkan betul-betul. Okey. Tempoh masa Zarah A. Ini Zarah A. Ini Zarah B. Ini Zarah A, ini Zarah B. Kamu kena tahu. So kita tengok pada Zarah A, jangan tengok Zarah B. Okey. Jadi untuk Zarah A ni dia kata bergerak dengan laju seragam. Laju seragam tu maksudnya kalau 110 110 je lah. Kalau 20 20 je lah. Kalau 60 60 je lah. Jadi dia punya graf tu dia tak akan, bila kita tekan minyak dia akan naik. Okey, bila kita tak tekan minyak, kita relax je kan. Ni laju seragam. Laju seragam lepas tu turun, nak sampai turun. So kita akan, bila laju seragam ni kita nak tahu ni berapa dia punya jumlah dia. Okey, jadi berapa untuk Zarah A ni kamu tengok, 70 betul dengan 30. Betul tak? So jawapan untuk A itu adalah berapa? 40. 40 apa? 40 saat. Boleh faham? Boleh. Okey. Sekurang-kurangnya kalau soalan ni ada 3 atau 4 soalan, tolonglah jawab. Jangan tinggalkan dia. Ada dapat 1 markah pun jadilah untuk kamu. Okey, contohlah ini 1 markah. Okey, 40 saat tu 1 markah. Okey, contoh. Okey, faham jelas so kita pergi pada B. So nanti 10 hari bulan kalau kamu confirm dah buat, okey tandakan. Aku tak nak tengok lagi dah.
Jangan buang masa kamu sebab kamu dah confirm. Jadi yang tak okey baru kamu bulatkan. Itu cara untuk buat matematik. Okey. Okey, B. Hitung kadar perubahan laju zarah A. Okey, kita masih lagi dalam zarah A. Apa? 20 saat yang terakhir. Okey. Perubahan laju, rate of change. So ini, 20 saat yang terakhir. Sini. Okey, so rate of change 20 saat yang terakhir kan? Okey. Jadi kat sini graf dia akan macam ni kan? Sinilah. So dia turun. Bila turun jawapan kita mesti negatif. Kadar perubahan laju kadar perubahan laju. Jadi kat sini kita kena tahulah sini 6, sini kosong. Sini pula 90 kan dengan 70. Betul? Okey. Jadi kat sini kamu kena tahu bila turun dia akan jadi negatif. Jadi 6 tolak kosong bahagi dengan 70 tolak dengan 90. Kenapa tak 90 tolak 70? Sebab dia menurun. Rate of change. Kadar perubahan dia. So kat sini so kita dapat 6 bahagi dengan negatif 20. Kenapa cikgu padam? Negatif 20. Jangan buat kat bawah tengah atau atas. So kita akan dapat berapa? Kalkulator. Berapa kita akan dapat? Negatif 3/10. Puteri Okay, so ataupun negatif 0.3. Kalau kita nak tahu, cikgu macam mana kita nak tahu dia punya unit stated dia, unit dia. So dia, dalam soalan akan cakap, hitung kadar perubahan laju zarah A dalam MS negatif 2. Jadi kita punya jawapan adalah negatif 0.3 MS negatif 2. Untuk soalan ini biasanya perpuluhan. Untuk rate of change, jarang kita letakkan pecahan. Satu cikgu cakap, bila mana kita nak letakkan jawapan kita pecahan, bila mana kita nak letak soalan kita adalah kelajuan kan. Kelajuan biasanya jarang kita letakkan contoh contoh. Kalau kita tengok dalam larian pecutan kalau kita tengok dalam hari tu Olimpik Tokyo. Adakah dia letak 100 meter tu berapa saat tu pecahan? Ada tak Nia? Tak ada kan? Semua perpuluhan, betul? Ada. Betul tak? Kalau lepas tu cara sebutan perpuluhan tu dia macam ni tau. Contoh dua contoh perpuluhan Okey, berapa saat? Catatan saat 23.36 saat. Okey. Okey, dia telah merekodkan dia telah merekodkan contohlah kelajuan kita tak boleh sebut 23.36 tau, tak boleh. 36 saat. Tak, dia mesti lepas perpuluhan dia mesti 23.36 saat. After decimal places sebutan kita mestilah adalah 3 dan 6. Dia tak boleh 36. Tu kena jelas. Sebab tu bila sebab tu bila once you pergi pada kelajuan dia mesti adalah perpuluhan. Jadi awak kena jadikan dia sebagai perpuluhan. Okey? Jadi itulah okey. Kalau boleh lah. Kalau cikgu sediakan pecahan boleh tak? Biasa pemeriksa akan tanda je. Alright. So ini kita punya jawapan. Okey, jelas Abi? Ada pertanyaan tak? Jelas. Okey. Okey. So kat sini dia kata hitung jarak. Padam. Hitung perbezaan jarak di antara, ini pun kalau dapat buatlah. Okey, contohnya kat sini 1, sebab yang ni 1, 2, kan? Okey. So kat sini C. Hitung perbezaan jarak di antara dua zarah dalam tempoh 9-10 saat. Beza jarak. Beza jarak di antara dua. Jadi kat sini kita tengok perbezaan jarak. Tengok yang kelajuan yang paling atas adalah A kan. So jarak A tolak jarak B. Okey. So kita cari. Kita cari kat sini. Macam mana cikgu nak cari? Sebab tu A ni jarak A tolak jarak B.
Okey. Yang A ni dia ada, kita cari jarak A jarak A ni jarak A. Ni A. 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 Ini tolak dengan CB. Macam saya suka lukis supaya dia nampak. Okey, saya suka lukis sebab saya nampak. Jadi saya akan keluarkan dia. Okey, kamu kena tahu kalau si A ni dia punya kat sini apa? Sini 90. Betul ni ya? Betul. Tengok dulu Kosong sini kita tahu tinggi dia 6 kan? 6 Kejap saya padam. Kalau senang jarak A ni kita buat 2. Saya nak nampakkan awak macam nak kira. Contohnya kalau jarak A ni awak boleh buat macam ni. Awak boleh ni tambah dengan ini. Saya nak kamu nampak bagaimana untuk kita selesaikan dia. Okey, sekarang ni sini 70, betul? Sini 40. Boleh terima tak? 70 tolak 30 saya letak sini 40. Lepas tu tinggi dia 6. Okey tak? Boleh. Ini 20. 90 tolak 70, 20. Tinggi dia 6. Okey tak? Yang untuk A. Boleh Boleh. Kau tak faham tanya saya Cikgu kenapa 6? Kenapa 20? Tanya. Okey. Cikgu. Ya. Kalau pecahkan satu-satu boleh tak? Oh, maksudnya macam ni. Segitiga kan? Boleh? Ambil segi 3, segi 4, lepas tu segi 3. Boleh. Tak masalah. Boleh je. Boleh? Boleh tak masalah. Boleh. Okey. Yang CB pula, kita letak sini 90. Sini 4. Boleh terima? Boleh Okey. Boleh. Okey, boleh. Jadi macam saya suka lukis. Supaya kita nampak kenapa begitu. So, untuk jarak A ni dia trapezium. Jadi kita buat 1/2. A tambah B. Rumus trapezium adalah A tambah B. Ini trapezium. Ini A, ini B. Ini tinggi. Rumus trapezium 1/2 A tambah B darab tinggi. Itu rumus trapezium. Okey, tapi ni awak kena tahu itu rumus trapezium, segitiga, segi 4. 3 tu. Itu kamu kena faham. Okey, kalau si siapa nama? Kalau si segitiga, si segitiga. Okey. Ini dia jap. Ini tinggi, ini tapak dia. Okey. Segitiga 1/2 darab tapak, darab tinggi. Darab tinggi. Okey. Kalau segi 4 senanglah kan? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. So untuk topik ni, 3 ni kamu kena tahu. Dia punya rumus lah kan? Jadi kat sini 1/2. Okey. 40. Tambahkan dengan 70. Tutup kurungan. Tinggi dia berapa si trapezium? Okey. Tinggi dia 6. Okey. Tambah dengan segitiga pula. 1/2. Tapak 20 darab dengan 6. Okey, ini 1. Okey. Tolak pula segi 4. Panjang darab lebar 90 darab dengan 4. Ni okey tak? Boleh? Boleh. Faham? Okey, so dia kata kat sini perbezaan sama dengan 90. So kita samakan dengan 90. Kan? Okey, perbezaan jarak dia. Okey. Hitung beza jarak antara bukan sama dengan 90. Minta maaf sangat. Ya Allah, cikgu ni dah pening dah. Oh, dalam 90 saat. Bukan sama dengan 90. Okey, so kita potong. So kita sama-sama cari kalkulator. Darab 3. So sini 330 tambahkan dengan 6 bahagi 2. So sini 60. Okey. Tolak dengan 90 darab 4. 360. Betul? Okey, so 330 tambah 60. Kita dapat 390 tolak 360. So, berapa jawapan kita? 30. Beza dia adalah 30.
Boleh? 30 meter. Okey. Boleh faham? So C Boleh. selesai. Okey. So kat sinilah dia punya graf dia. So kat sini kamu kena faham. Kalau contoh ni 1, 2, 3. Betul ni. Contoh ni 5 markah kan? Betul semua ni. Okey. Dia akan bagi kamu sini 1 markah, sini 1 markah. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 markah. Biasa dia akan soal bahagian A, 5 markah. Sebab bahagian A kita boleh pergi 5 markah boleh, 4 markah boleh, 3 markah boleh. Tapi berdasarkan pada soalan lah apa yang dia tanya kamu. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Sekejap. Boleh So kalau soalan ni awak kena cuba buat tau, jangan tak buat. Sebab sayang kalau tak buat. Cikgu, Ya. 1/2 tu darabkan dengan 40 tambah 70 ke? 1/2. 40 tambah. Ini trapezium punya rumus. Trapezium punya rumus. Jadi kena trapezium kan? A tambah B darab tinggi. Kalau macam tadi kawan awak tu dia kata cikgu boleh tak saya nak pecah. Dia nak pecah macam ni. Dia nak pecah begini. Dia nak pecah begini. Tambah ini. Betul tak? Tambah ini. Betul tak bang? Betul kan? Ya. Lepas tu dia tolak pula dengan segi 4. Macam tu. Boleh tak masalah. Boleh je. Jawapannya akan stay sama. Jawapan tetap sama. Jawapan tetap sama je. Sebab dia pecah kan. Tapi dia pecah sini 30. So tinggi dia 6. Sini pula 4. Dia dapat 40 dengan 6. Betul tak? 70 tak? 30 kan? Ya. Lepas tu 20 dengan 6. Dia sama je. Dia sama jawapannya. Cuba kita sama-sama cari. Sama tak? Memang sama. Yang ini 1/2 darab 30 darab 6. Tambah 40 darab 6. Cikgu Rina masuk ke apa ni kurungan. Tambah 1/2 darab 20 darab 6. Kan? Besarkan sikit. Tolak 90 darab 4 tadi Cuba cari sama tak jawapannya. Jadi Sama. ada 4. Dia Dia ada 4. Dia ada 4 kan? Jadi sama. Okay, mana-manalah asalkan kamu rasa yang mana mudah untuk kamu. Kalau rasa kamu kata, cikgu saya macam tak tahu tentang trapezium contohnya kan. Tak apa, kamu buatlah macam ni, pecah. Asalkan jawapan kamu sama. Alright. Yang pentingnya betul. Penyelesaian kita tu kena betul. Haris baru masuk. Sama kan? Betul tak? Sama. Nampak tak beza? Kan? Jadi awak nak pilih trapezium ke? Awak nak pilih yang pecah ke? Terserah pada kamu as long as benda tu betul. Ini kalau kita graf laju masa. Dia beza. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, dah salin dah? Dah salin dah ke? Dah. Okay. Wait. Wait. Nanti tolong respon pada saya kalau dah. Ada kelas yang buat kelas tambahan kat sekolah ke tadi? Ada sekolah yang buat jaga SOP jaga. Okay. Bila buat nasihat saya jagalah penjarakan kamu. Saya kan hari tu saya balik sampai kan semalam kan. Saya tak salah lagi mertua saya cakap anak-anak saya mandi dulu, apa bersih-bersih semua kan. Barulah salam. Macam kakak-kakak ipar saya pun saya cakap minta maaf dalam norma baharu ni saya sebagai seorang guru saya agak risau nak bersalaman macam dah biasa kan. Jadi saya letakkan tangan saya minta maaf sangat tak bersalam, saya cakap macam tu sebab yelah saya ni bekerja sebagai seorang guru
yang mengajar anak-anak murid yang banyaknya risikonya. Jadi kita tak nak lah kan. Memang kena jaga SOP. Saya cakap dengan kakak-kakak saya, kakak ipar saya lah. Saya anggap sekarang ni macam trauma. Saya cakap after positive COVID, saya macam trauma. Trauma apa tau? Macam kita anggap semua orang ada virus. Kita anggap macam tak boleh nak dekat dia. Macam tu kan. Sebab dia beri virus pada saya. Jadi macam saya agak trauma sikit lah. Jadi macam bukan paranoid. Tapi macam berjaga-jaga. Jadi anak-anak yang pergi ke sekolah sebab kamu kena jaga tau kesihatan kamu. So 2 hari bulan nak periksa. Jaga kesihatan betul-betul. Jangan rasa leka. Pakai mask sentiasa. Pakai mask. Bila kita pakai mask, kita jaga. Kita pakai sanitizer. Pengalaman saya lah bila once you pakai mask, you sanitize. InsyaAllah terjagalah. Tapi kalau dan Tuhan kata nak kena, kita kena redha lah. Tapi kita masih langkah berjaga-jaga. Okay, saya juga pesan pada anak-anak murid, seandainya telah habis 2 hari bulan tu kamu menduduki peperiksaan dengan jayanya sehingga kamu habis ke kelas orang kata last paper, contohnya last paper kamu adalah sains contohnya kan, sujud syukur. Balik tu, ya Allah, terima kasih Allah, aku sihat, kau beri aku kesihatan yang baik untuk aku jawab, untuk aku duduki peperiksaan SPM. Bukan semua orang boleh begitu. Aku sihat, ya Allah, terima kasih. Terima kasih kerana memberi. Saya selalu macam tu. Saya cakap pada awak, saya bagi ilmu pada kamu. Itu yang saya buat. Sebab tu sebab kita kan, saya mungkin last dengan kamu, kalau macam 9 bulan saya akan buat juga kelas kan. Saya akan buat last touch lah 9 bulan, esok 10 bulan tu saya akan buat macam 8.5, saya akan buat lah last touch. Itu pun tak nak cakap banyak juga sebab kamu nak periksa kan. Itu yang saya buat. Kalau saya dapat sesuatu ataupun saya rasa macam saya akan balik tu, saya akan terus sujud pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Aku sihat, aku dapat, aku ni, faham tak? Aku dapat selesaikan tugasan yang amanah yang kau berikan ni sangat bagus, sangat baik kan. Jadi orang kata tu sujudlah syukur. Kamu dah melepasi satu fasa yang sangat diuji, sangat Allah uji kita. Saya kan kat Terengganu ni, ya Allah, ya Tuhanku. Awak tahu sepanjang balik hujan selebat-lebatnya hujan. Subhanallah. Sangat lebat hujan. Lepas tu semalam, dah 2 hari rupanya Kuala Terengganu hujan. Mak mertua saya kata lebat sangat hujan. Memang pagi tadi membuat clear. Awak tahu hujan berserta dengan bukan ribut. Macam angin dia sangat kuat. Saya cakap dengan suami saya, bunyi apa tu Memang bunyi macam pasir ke yang turun kan? Sangat-sangat risau sebab yelah macam sekarang pun gempa bumi dan sebagainya kan dekat Indonesia kan. Memang lain lah dia punya. Saya sangat takut. Pagi tadi anak saya pukul 11 pagi di Kuala Terengganu macam maghrib. Langit tu macam maghrib. Anak saya kata, Mama, tengah hari tu macam saya dah takut dah. Saya cakap, ya Allah kan. Angin tu pokok tu memang bergoyang, memang seolah-olah macam satu kemarahan lah kan. Jadi macam ya Allah, saya tengok sedih rasa macam ya Allah, macam kan sangat rasa macam ya Allah Akbar kan. Berzikir je lah hujan tak berhenti. Ada yang rumah yang dah banjir kan. Secara logiknya biasa bulan 2, bulan 3 ni okey kan. Tapi itulah Allah punya kuasa, dia boleh merubah segalanya Tuhan punya kuasa. So kita buatlah yang baik-baik buat yang baik-baik pada semua. Okay, so kita pergi. Ini graf apa? Tadi kita pergi pada graf laju masa. Yang ni graf apa? Siapa tahu ni graf apa? Jarak masa. Jarak masa. Tadi kita pergi laju. That's why cikgu bagi different situation, different graph. So Jarak kamu boleh masa. tengok. Cikgu, ini graf apa? Graf jarak. So the way kamu jawab, kamu dah kena tahu macam mana. Oh, dia ni macam ni. Macam contohlah, oh cikgu ni, cikgu kalau cikgu ni masuk aku tak boleh ni betul tak Mirun? Oh, ni cikgu Rina masuk ni, habis aku ni kalau dia tanya aku ni tak siap kerja ni kan, contoh kan. Awak dah tahu dah, oh ni kan. Jadi kamu dah tahu macam mana. Oh, kalau cikgu ni kena puji sikit contoh, cantik lah cikgu kan, contoh. Okey, cikgu cantik lah cikgu sihat ke cikgu tu kan. Jadi macam cikgu saya tak siap cikgu pun baik kan. Yelah kan.
Kalau Cikgu Rina, alamak, kita tahu dah muka ni alamak aku tak siap kerja. Alamak, cikgu nanti check. Alamak, ada alamak-alamak tu lah kan. Saya lembut tapi saya tegas. Semua orang tak tanya saya lembut, betul tak Nia? Tapi saya sangat tegas. Saya lembut, saya okey, saya sporting. Tapi dalam bila mana kita belajarlah betul-betul. Saya selalu cakap, kau belajar betul-betul. Nak makan, saya cakap anak saya. Nak makan, makanlah betul-betul. Nak main bola, mainlah betul-betul. Nak kena solatlah betul-betul. Kau menghadap dia kan, ngadaplah betul-betul. Apa kita nak main PUBG, mainlah betul-betul. Nak tengok IG, tengoklah betul-betul. Kan? Setiap perkara yang kita buat itu adalah buatlah betul-betul. Janganlah, kan, betul tak? Nak makan betul-betul. Menikmati makanan kamu dengan makan yang betul-betul. Sebab tu saya tidak, anak saya tak, orang kata tu, makan nasi supaya kita tak lapar macam tu kan. Solatlah betul-betul. Bukan saya tak bagi main game. Bagi main game. Tapi mainlah betul-betul. Kan? Nak jadi macam solos, tak termampu kan. Kalau nak TikToklah betul-betul. Tapi kalau TikTok tu biarlah memberi manfaat pada orang lain. Okay. Memberi segala kita buat tu lah. Nasihat saya lah sebagai seorang ibu. Kamu ibarat kamu ibarat anak saya. Ibarat anak saya. Jadi ibu nasihat untuk yang terbaik untuk anak dia. Betul tak? Mana ada ibu yang tak nak anak dia baik kan? Semua ibu nak anak dia yang terbaik. Semua ibu dekat dunia ni nak anak dia menjadi orang yang sangat baik, sangat cemerlang di dunia akhirat. Sebenarnya kita tak minta banyak pun pada kamu. Tapi jadilah orang yang baik, macam tu. Okey, sekarang ni graf jarak masa. Graf jarak masa. Bulatkan. Okey, graf jarak masa apa aku kena buat? Jadi dia kata Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dari satu bandar ke bandar lain dalam tempoh T minit. T minit. Beza Okey, jarak ni macam contoh jarak kamu rumah ke sekolah. Berapa minit kan? Jadi kat situ. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam minit ketika bas itu berhenti. Dia berhenti kat mana? Kalau graf laju masa, tadi kan okey. Kita tekan minyak, naik kan? Naik. Lepas tu kalau kat highway 110 straight kan? Lepas tu nak sampai kita turun. Contoh. Kalau graf jarak masa, contohlah dia pergi daripada rumah ke sekolah. Lepas tu kat sekolah ni sekolah. Kan dia tak bergerak kan? Motor dia tak bergerak kan? Contoh Haris bawa motor tak bergerak kan? Lepas tu lepas balik sekolah pergi pula tempat lain. Pergi juga singgah. Contohnya kalau dekat Shah Alam ni singgahlah dekat Jason contohnya kan nak beli makanan contohnya. Lepas tu barulah sampai balik rumah. Nampak tak graf kita? Sama juga macam ni. Sebab tu kat mana tempoh masa dalam minit ketika bas itu berhenti. Awak nampak kat mana? So bila tempoh masa berhenti kat mana? Dia tak ada, kalau berhenti dia tak ada naik atau turun. Dia straight je. Kat mana? Dekat saat yang mana? 15 hingga 25. Ya, 25 hingga 15. Tempoh masa ketika bas itu berhenti. So jawapan A adalah 25 tolak 15. So kita akan dapat berapa? 10. 10 minit. Kalau cikgu boleh tak 10 boleh tak? Kamu tengok jawapan dalam minit. So minit lah. Kita beri jawapan yang smart untuk pemeriksa supaya dia tersenyum melihat kamu. Bagus anak ni. Dah selesai tanda. Okey, tak nak tengok lagi dah. Laju purata dalam 45 minit yang pertama. Laju purata. Okey. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Bahagi jumlah masa. Okey. Jadi kat sini kita tahu
Okey, jumlah jarak dia berapa? Tu beza sebab laju purata. Kalau dalam graf laju masa, jumlah jarak ni kita kena cari satu-satu. A, B, C yang tadi tu kan. Cari luas A, cari luas B, cari luas C kan. Tapi kalau graf jarak masa dia straight, direct to the point. Jumlah jarak berapa? Okey, jumlah jarak paling atas sekali adalah 24. Tu dah 24. Bahagi berapa jumlah masanya? Dia nak berapa? 45 minutes kan? Betul? Tapi dia nak dalam jam. Kalau soalan dia kata, laju purata mesti kilometer per hour. Kilometer per jam. Kilometer per hour. So kat sini berjam. Tapi kat sini dia minit. Jadi what you should do adalah 45 bahagi dengan 60. Sebab 60 minit 1 jam. Faham tak? Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Boleh jadi kamu kena buat begitu. Jadi kat sini kamu akan dapat nanti berapa? You got 32. Betul? Kilometer jam -1. Boleh? Kalau memang kat sini jam, dia kata jam, tak payah bagi dengan 60. Faham tak? Tapi kalau kat sini minit, untuk cari laju purata, you have to divide by 60. Mesti per 60. Kenapa 60? 1 jam 60 minit. Kena tahu. Malu kalau tak tahulah 1 jam 60 minit. Kan? Sebab kita menggunakan masa itu. Masa itu sepanjang masa kita kena tahu. 1 hari 24 jam. Kan? 1 jam 60 minit kena tahu. So dapat 32 km per jam. Okey, ni boleh? Boleh tak? B selesai. Boleh? Boleh. Okey. Okey, hitung nilai T dalam minit jika laju purata bas itu dalam perjalanan balik. Dalam perjalanan balik ialah 36 km. Okey. Dalam perjalanan balik. So nak balik ni turun ni, yang ni turun. Yang nak turun lah ni, nak tahu berapa dia punya jika laju purata dia 36 km. Sekejap Apa pula ni? Okey tak? Sekejap Putri? Okey tak? Ya, cikgu. Okey tak? Kenapa saya tiba-tiba tak boleh nak ni sekejap Okey. Jadi kat sini kamu kena cari yang bawah ni lah. Laju purata dia. So C. Laju purata diberi berapa? 36, betul? Betul. Okey, so 36 sama dengan jumlah jarak dia T 24 bahagi dengan T tolak 45, betul tak? Betul. Bahagi 60. Ni okey tak? Boleh? Cikgu, Ya. kenapa kena bagi dengan 60? Sebab laju purata mesti per hour. Sebab dia katakan kat sini 36 km per hour. Dia mesti divide by 60 lah. Kat situ. Okey, kat sini. Jadi nak selesaikan dia, kamu darabkan. Macam mana nak buat? Buat ni atas lah. Nak selesaikan dia. Okey, so kat sini T tolak 45 bahagi 60. 36 sama dengan 24. Okey. Okey, jadi selesaikan. Sekejap Okey, macam nak selesaikan? 24. Sekejap Kejap Saya buat dulu kejap tau. Saya tunjuk kamu dulu 0.67 darab 60. Okey. Awak tahu tak macam saya dapat 0.67 ni? Macam cikgu dia nak dapat ni. Saya bawa 36 ni pergi bawah. So 24 bagi 36. Tengok macam mana cikgu buat. So T
T tolak 45 bahagi 60, saya dapat 0.67. Betul tak? Betul tak? Betul. So, lepas tu 60 ni darabkan atas. So, kita akan dapat T tolak 45 sama dengan berapa? 0.67 darab 60 berapa? 40.2. 4 bagi 36. Oh, 0.667. 667 darabkan dengan okey, awak jangan 24 bagi 36. So kita akan dapat 0.666 kan. So terus darabkan dengan 60. So kita dapat 40. Boleh faham tak? So T sama dengan 40 tambah 45. Kita pindah sebelah sini. So T sama dengan 85. Boleh? Okey tak? Cikgu, Ya? 60 tu darab dengan 0.667 Ya betul. dapat 40.02. Okey, cuba okey. Kalau kamu macam tu kan, cuba awak 24 bagi 36. Dapat apa? Dapat 0.6. 0.6. 0.6666. Cuba awak darabkan terus dengan 60. Dapat 40. Dapat 40 kan? Terus direct dapat 40 tepatlah sebab dia 6666. Jadi kita akan dapat 40. So 40 tambah 45 sama dengan 85. Boleh. Dia ada juga satu cara lagi. Boleh. Contoh macam ni kan? Contoh macam ni Tinggalkan kan? dia pecahan. Ya, macam mana? Tinggalkan Kalau dia darabkan pecahan. lah. Kalau tinggalkan pecahan tak ada masalah. Okey, contoh Contoh yang ni kita dah buat macam ni. Sama dengan 24/36. Cuba kita buat Lepas tu kita darabkan pula kat sini. Okey. 36 T tolak 45 sama dengan 24 darab dengan 60. Okey. So kita akan dapat 36 T. Betul? Tolak 36 darab 45 apa? 1620. Besar ni. 24 darab 60. Kita nak tahu boleh okey tak kalau kita ni. Okey, kamu tengok 1440 tambah 1620. Dapat tak? Dapat tak T tu? Dapat. Kan? T sama dengan 85 kan? Betul tak? Betul. Boleh. Cuma yang ni macam ringkas sikit lah kan, sebab saya terus, satu senangnya bila kita kekalkan dia dengan perpuluhan tu terus darabkan dengan 60. Sebab dia akan dapat, kita nak, biasanya kalau soalan exam, dia akan bagi, sebab saya juga pengubah soalan kan. Soalan negeri kan, saya buat soalan. Jadi macam kita akan pastikan soalan yang kita buat itu, dia punya cantik, dia punya, bukan senang nak kekalkan soalan. Dia punya jawapan tu, dia mesti satu nilai yang satu. Maksudnya macam tak ada perpuluhan. Contoh macam ni kan. Kenapa 85? So kalau kita tengok kan, logik tak 85 kat T ni? Logik tak 85? Logik tak? Logik kan? Betul tak? Sebab sini 45. Sebab contoh awak dah cari Siti ni awak dapat 40. Tak logik kan? Mana mungkin sini 40, sini 45. Betul tak? Sebab graf kita dia mesti lebih. Jadi masih 85 betul lah. Dan dia tak macam contoh ni 45 ni 85 point something. Dia tak boleh. Dia mesti satu nilai yang betul-betul kata bulat lah, nombor bulat macam tu. Okay, ada pertanyaan? Okey tak? Boleh? Nak salin dulu. Sekejap, saya cuba screenshot Haris faham? Okey. Okey tak? Boleh faham tak? Faham. Boleh. Okey.
Okay, so saya harap jelaslah untuk dua graf ini, graf jarak masa dan Ini graf tu laju faham, masa. kanan tu tak faham. Apa dia? Apa yang tak faham? Yang mana? Boleh respon? Ku tadi. Apa yang tak faham ku? Hantar Boleh kanan. respon tak? Sebelah kanan, tak faham. Yang warna biru Merah je tu ke? faham. Biru tu tak Merah. faham. Oh, merah tak faham. Ah. Oh, biru tak faham. Okey, sekarang ni yang ini kan, yang ini kan 24 bagi 36 kita dapat 0.67 kan. Tapi cikgu tak tukar perpuluhan. Cikgu staykan dengan dia ni. Cikgu staykan dengan 24 per 36 ni. Kenapa saya bergerak ni? Sekejap. Saya kekalkan dia dengan sekejap. Saya kekalkan dia, nampak tak beza? Sini sama, ini kan sama kan? Ini kan sama, betul tak? Sama kan? Ni dengan ini sama tak? Sama tak? Sama kan? Sama tak ku? Sama. Okey. Sama. Tapi yang ini cikgu terus bagikan 24 bagi 36 saya dapat 0.66667. Betul? Ni tak faham Tapi yang ni kita tak bagikan terus. Tapi kita selesaikan, kita darabkan ini darab ni, ini darab ni. Sebab tu saya dapat 36. Darab dengan T tolak 45 sama dengan 24 darab dengan 60. Faham tak? Jawapan dia sama je dua-dua. So kalau awak boleh buat yang ini, buatlah yang ini. Kalau kamu rasa nak buat yang ini pun buatlah yang ini, tak ada masalah. Salah satulah. Faham jadi kat sini, yang ni okey tak? Sebab kita buat darab silang. Darab silang lah. Ni atas, kita nak di satu baris. Boleh tak? Boleh faham ku? Boleh. Okey. Contoh contoh. Boleh. Boleh, okey. Contoh kita nak buat X tambah 2 per 3 sama dengan 5 per X. 5 per, contohlah 5 per 6. Bila mana kita nak selesaikan dia, ini darab dengan ini darab dengan ni. Faham tak? Macam mana awak nak selesaikan? Contohkan, macam mana cikgu saya nak selesaikan ni kan? So, 6 darab dengan X tambah 2 sama dengan 5 darab 3. Nampak tak? Baru kita boleh selesaikan dia. Faham? Jadi kita cuba selesaikan dia begitu. So kat sini awak di atas, kita bawa di atas. Tetamu kita jangan bagi duduk bawah. Saya selalu cakap, kalau kat bawah ni ada pecahan, jangan bagi tetamu kita duduk bawah. Biasanya dari segi ungkapan kuadratik. Contoh contoh. Anda kata keluar 2x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x per 3 tambah 4 contohnya kan, sama dengan contohlah sama dengan kosong. Apa yang kamu kena buat adalah, macam mana cikgu kan ada pecahan. Okey, contoh tak naklah 3 sebab tu 3. Contohlah 2. Contoh. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena sedekah kat sebelah. Kalau dia lebih, ada sedekah kat kita. So yang kamu kena buat adalah solution kita adalah tambah 2 darab kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 3x. Kita jangan darabkan sebab kita bagi orang kan. Tambah dengan 8. Baru kamu senang nak selesaikan. Ini ungkapan kuadratik seandainya keluar begitu. Faham? Share. Kita kena bagi. Boleh faham sebab saya memang tak suka ada pecahan. So bila once ada pecahan, awak kena selesaikan without pecahan. Jangan kita nak, sebab bila ada pecahan je dia jadi susah. Dia akan jadi jangan sangat rumit kan. Macam tu. Boleh? Jelas? Jelas. Okey. Oh, mesti nak jadi kosong Dia kalau soalan dia kosong, dia masih equal to 0. Kuadratik mesti equal to 0. Ungkapan kuadratik dia mesti equal to 0 ya. Dia tak boleh tak ada equal to 0. Boleh? Okey tak? Boleh. Okey. Contoh saya bagi satu kuadratik pula cikgu. Sekejap. Cikgu bagi satu soalan kuadratik Okey, sekejap.
Okey, kejap. Ni dah so saya padam. Clear canvas lah. Allah. Okey. Ada nampak ni. Ni soalan kuadratik Ni soalan kuadratik. Ni soalan kuadratik. Soalan ni pun boleh keluar juga. Kadang bagi soalan kebat. Soalan kapan kuadratik ini adalah soalan form 4. Okey. Apa yang kamu kena buat adalah ada lebih, ada pecahan. Kadang-kadang bila ada pecahan ni sangat menggusarkan kamu, sedangkan pecahan ni senang. Bila kita ada ilmu tu yang kamu kena tahu. Kadang macam mana aku nak buat kan? Kau tengok tenung. Okey. Kamu ada lebih. Sedekah. Saya selalu gunakan konsep sedekah. Kan? Sedekah. Sedekah itu tak semestinya cikgu macam saya sedekah saya tak ada duit. No. Sedekah itu dia bukan hanya duit je tau. Sedekah itu dengan senyuman. Sedekah itu dengan sesuatu yang kita buat baik pada orang juga sedekah. Sedekah maksudnya buat baik lah. Jadi kat sini buat ni atas. So apa yang kamu kena buat adalah X tolak 5. So bila kita bawa dia naik atas, beri orang sebelah dia akan jadi macam ni. Boleh faham? Okey. Lepas tu baru kita buka kurungan. Bila kamu ada masalah, kamu kena keluarkan. Maksudnya macam awak tak boleh pendamkan. Tak boleh. Nanti kamu sakit. Jadi awak kena cari seseorang yang kamu percaya untuk kamu share masalah kamu. Betul. Awak kena cari. Macam saya pun kalau ada masalah kan, saya kena bercakap. Kita tak boleh macam diam, pendamkan. Tak boleh. Jadi kena. So yang ni pula, saya cakap apa tau? Okey, dah ada macam ni. Lepas tu tanyalah orang sebelah. Assalamualaikum. Sihat ke? Darabkan satu-satu. So kamu akan dapat nanti 3x kuasa 2 tolak 3x darab 5, kita akan dapat 15x. Sama dengan, tanya balik. Kau sihat ke? Kau kenapa? Tanya. 2 darab X, 2X. Tambah 2 darab 3, 6. Bila buka kurungan, baru selesai kan? Kan? Okey. Bila nampak nak solutionnya? Okey, lepas tu saya pula selalu cakap apa tau dengan anak murid saya? Yang kat luar, masuk dalam. Susun ikut ranking. Dekat rumah kita, siapa yang pertama yang kita perlu hormati adalah ayah kita. Faham? So ayah kita. Jadi kuasa ayah kita tu besar kan? Kuasa yang awak tak boleh sebab dalam kuadratik dia mesti AX square plus BX plus C equal to 0. Itu adalah rumus general form dia. Yang we have to patuh lah. Kita kena patuh. Sebab tu kalau orang matematik, kita AX square plus BX plus C, kita memang mesti ada equal to 0. Kan? So kat sini kita tahu. Okey. Jadi kat sini, masuk dalam semua dah maghrib. Kita kena masuk rumah kita. Virus kat luar Omicron banyak sangat ni. Banyak orang tengah positif COVID ni. So masuk dalam rumah kita. Dah maghrib, dah malam, jangan keluar. So kat sini 3x kuasa 2 tolak 15x. Kalau sini positif, bila masuk dalam jadi negatif. Kat luar positif. Kan? Dalam negatif lah. Kan? Dalam negatif. Kalau positif, tolak 6 sama dengan 0. Okey, kalau positif kat luar, bila kita masuk dalam, dia akan jadi negatif. Kan? So, 3x kuasa 2 tolak 17x tolak 6 sama dengan 0. Mesti equal to 0, mesti ada. Okey, lepas tu, buat kurungan. Buat kurungan lah. Okey. Guna kalkulator tahu kan? Guna kalkulator. Tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tahu tak? Sini A, sini B, sini C. Tahu ke tak tahu? Tahu. Okay, so guna kalkulator sekarang cari nilai dia. Nak biasa dah kan? Okay, guna kalkulator cari nilai. Pergi pada mode equation, awak tekan degree, tekan 2, so A dia 3, B negatif 17, C negatif 6, dapat apa? X1 6. Okay, X2? Negatif 1/3. Okay, tekan shift, tekan ABC Okay, jadi kurungan ni saya nak buat. Okay, kalau sini positif, kurungan ni X tolak 6. Faham? Okay,
Ini pula jangan buat X tambah 1/3. Oi, senang sangat. Kan? Tak boleh. Factorization itu, pemfaktoran itu perlukan satu. Dia tak boleh pecahan. So, darabkan. So, kita akan dapat 3X negatif jadi positif 1. Boleh faham tak? So, pemarkahan yang panjang-panjang ni, ini baru satu markah. Ini satu, ini satu, ini satu. So, ada 4 markah. Kemungkinan besar akan keluar untuk kuadratik. Boleh? Boleh faham? Dia mesti equal to 0, mesti ada. Wajib Okey, boleh? Boleh. Okey. Okay, ada pertanyaan? Okey, ni kuadratik lah. Kuadratik. Okey. So saya harap kamu dapatlah buat selesaikan. Okey. Saya nak satu lagi, semalam saya tengok hari tu ada yang request untuk bulatan. Cikgu dah terangkan belum si bulatan ni? Dah ke belum? Cikgu dah ajar belum? Belum. Cikgu dah ajar belum? Belum. Okey, sebab hari tu ada yang request cikgu bulatan, perimeter dan luas. Belum Belum Putri? Ke tak minggu lepas dah Belum cikgu. Belum. Okey. Okey, belum. Okey. Andai kata soalan ini keluar, ini kita go through bahagian A macam tadi kita dah go through jarak masa 3 markah. Ini pun tadi kuadratik 3 markah. Contoh 4 markah, 4 darab 10. 4 markah, 4 darab 8 kan? Kan 4, 8. Lepas tu soalan ini pula kan. Yang ini dia boleh bagi pada 3. So dia akan sama ada dia cari luas saja ataupun cari perimeter saja. Jadi untuk soalan ni saya tunjukkan kamu dua-dua. Okey, apa yang kamu nak kena selesaikan adalah fahamkan. So PO 15. Okey, PO 15. So OQ pun 15 jugalah. Ni pun 15 juga Okey, lepas tu 15 juga. Panjang ni 15 jugalah. Panjang ni Okey, lepas tu POT 21. POT 21. Okey, kalau POT 21, OT ni berapa? 21 tolak 15 betul? 6 cikgu. Berapa? Okey, so kita dapat 6. So, kalau ini 6, sini pun 6. Ini pun 6. Faham Okey, untuk soalan ini kita kena tahu nak cari perimeter. Kejap, dia pancat tebal lah pula. Nak cari perimeter theta per 360 darab 2 pi j. Nak cari luas theta per 360 darab pi j kuasa 2. Sebab dalam soalan rumus, dalam kertas soalan, panjang ceritanya. Circumference, darab ni litan bulatan lah kan. 360 theta per litan bulatan lah. Jadi macam dia agak confusekan kamu. Jadi saya keluarkan begini. Jadi kamu lebih faham begini. Okey, kita tengok macam mana nak buat kan. Okey, luas luas bagi kawasan yang berlorik. Okey, kita dah tahu dah tengok. Okey, luas kawasan berlorik. So kalau sini 6, sini berapa SQ dia? 15 tolak 6. Betul tak? 9. Betul tak 9? 9 kan? Betul. Okay. 9. So kita cari. Okay. Luas kawasan yang berlorik Luas kawasan yang berlorik. Dan dia beritahu SOT adalah 60. SOT 60. Kalau 60 sini 30 betul? Betul tak? Sebab dia 90 darjah kan? 90 darjah. Okey, jadi sekarang ni, sini berapa sini? Semua ni. 180 tolak dengan 60, betul tak? 120, betul?
Betul? Betul. Boleh faham? Okey. Faham Jadi kita nak cari luas. Jadi luas yang kita nak cari adalah yang kawasan berlorik tau. Segmen luas. Pi kita guna 22/7. Jejari yang besar berapa? 15/2, betul? Okey, saya tolakkan dengan yang putih. Yang putih apa? 30 darjah, betul? Pi jejari 6/2. Ini boleh tak? Boleh? Ada tak yang tak faham? Sampul darjah? Kat mana sampul darjah? Sebab sekarang ni kita nak cari luas kawasan yang berlorik tau. Okey. Sampul darjah ni kat sini. Ini sampul darjah. Ini 90 darjah. Tapi kalau 90, ni 60, sini bukan ke 30, betul? Betul tak? Sebab kita takkan ambil sampul darjah. Sebab kita nak kira yang ini je. Kita nak kira luas ini. Ini berlorik kan? Ni betul? Jadi yang ni saya nak tolakkan, nak cari yang warna hitam tu. 120 sudut dia. Kenapa kuasa 2? Rumus Syahid, rumus dia. Nampak tak? Sekarang ni saya bagi rumus untuk luas. Syahid, rumus untuk luas. Oh, okey. Ini perimeter. Dia mesti pi j. Salah tengok rumus. Salah tengok rumus. Mesti pi j kuasa 2. Okey, siapa dah cari? Tolong cikgu cari. Jom. Siapa cari? Kejap saya cuba cari saya punya. Boleh tak saya buka saya punya Cikgu. Kejap. Ya. Cikgu. Bukan tadi Ya? kan Ya, cakap. 180, tolak 60, tolak 30 kan? Kenapa saya dapat 90? Kejap ya. Macam mana? Kejap Saya buka kalkulator kejap. Tu, kejap. Macam mana? Tanya apa? Tolak apa? Yang darjah tu, bukan 180, tolak 30, tolak 60 dapat 90 ke? Okey. Sekarang ni kamu kena faham tau. Ni. Ini 60 kan? Betul tak? Betul? Ya. Okey. Sekarang saya tak tolak 3 sebab sini memang 30 lah maksud ni. Betul tak? 90 kan? Tapi bila kita nak cari satu garisan saja. Nak suruh kamu jelas Okey. Sini 60. Oh, dia kat sini. Dia kat sini lagi. Sini. Sini 60. Kita nak cari sudut yang ni. Betul tak? Kalau sudut ni berapa? 180 tolak 60 berapa? Oh, okey, saya faham. 120 kan? Jadi kat sini, sebenarnya kat sini 120-nya. Padam 30 lah supaya kamu tak confuse. Okay. 120 tu yang semua ni 120. 120 tambah 60 dia akan jadi 180 kan? Okay. Okay. Sebab saya nak tahu sudut ni pula sebab dia kena tahu sudut ni. Sudut tu memang 30 darjah. Okay. Dah dapat dah. So, untuk guna kalkulator. Kalau saya tengok kalkulator. Okay. Bila kita guna kalkulator. Tengok 120. Saya cikgu buat. Kurungan 120 saya tekan bahagi ABC 360. Allah, kenapa ni? 360
tutup kurungan. Okey. Darab 22 bahagi 7 tutup kurungan darab 15 kuasa 2 tutup kurungan. Betul tak jawapan saya? Sama tak dengan Puteri? Sama. Okey, betul. So kamu boleh tulis perpuluhan boleh, pecah pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita ambil pecahan, kita akan dapat 235.71. 235.71 Okey, tolak. Okey, buat macam tadi lah. So dapat berapa? Buat satu-satu. Kita guna kalkulator, tolak. Buat macam dia macam ni tau. Bila kita guna kalkulator, setiap yang ada pecahan tu, saya selalu kurungkan. Maksudnya kita buka besar kurungan. Lepas tu sekejap. Alamak, tambah. Darab 22 bahagi 7. Kalkulator ni sangat penting sebab bila makan masuk universiti, kamu akan ambil matematik kan? Cikgu saya tak nak belajar ada matematik. Tak. Dia ada satu jam kredit tu ada matematik. Semua kos. Semua kos. Jadi kena ni lah. Okay. So kita dapat. Betul tak Puteri? Betul. 43. Puteri kira saya punya assistant. 235.71 tolak 9.43. So kita akan dapat 226.28 cm. Okay, boleh tak? Boleh faham? Boleh. Boleh Okay, so A selesai. Syahid, okay. Syahid tengok Syahid, kita akan ambil, tak apa Syahid, kita akan ambil contoh kan, 9.42. 9.42857. Sekejap. Aku tak. 9, contoh tadi 9.42857 Syahid Contoh dia kurang lambat. Okay. Lepas tu Syahid tengok kita nak at least 2 decimal places tau. 2 decimal places. Kalau Syahid nak tulis semua pun boleh. Tapi di akhir tu nanti kita nak pembundaran. Tapi pembundaran betul lah 2 decimal. So kat sini kita ambil. Macam saya ambil terus ni. Kita potongkan. Tengok sebelah. 2 titik puluhan kan. Tengok sebelah. Kalau sebelah lebih besar pada 5. So kita plus 1 kat sini. Boleh Syahid? Kalau tak ambil semua nanti kat akhir nanti baru kita bundarkan. Boleh? Ataupun ambil semua lepas nanti kamu bundarkan. Okay. Alright Awak semua dah makan ke belum? Allah bahasanya. Sekejap. Okay. Lepas tu kita pergi pada perimeter untuk mencari perimeter. Okay. A dah selesai. C, B pula. Perimeter of the shaded region. Perimeter belum. Alif belum. Malasianya. Itulah. Lapang Okay, tak apa sekejap lagi Ni tambah ini. Dalam pecahan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh pecahan? Boleh. Tak ada masalah. Okay, saya selalu suka taggingkan bila nak cari perimeter Cikgu selalu suka taggingkan nak cari perimeter. Saya tagging apa tahu? Sini tadi berapa tadi Allah? PO 15. Sini tadi 6 kan? Sini 9. Okay. Saya suka taggingkan sini A, sini B, sini C, sini D, sini E. Boleh tak? Saya tukar warna lah, beza sikit. Sini A, sini B, sini C, sini D, sini E.
Saya suka tagging. Sebab pengalaman saya bila anak-anak murid dia jawab soalan ini yang untuk perimeter dia tertinggal. Dia tertinggal. Awak tahu tak dia tertinggal? Sayang. Kalau tertinggal tu sayang. Kenapa cikgu Rina tagging A luar perimeter perimeter lah. Tahu sini A ni ini adalah 120 betul? Okey, jadi 120 per 360 darab 2 darab pi dia. Jari dia berapa? 15, betul? Okey. B apa B? Tambah 9, betul? C apa? C kena cari. C sudut apa? 30, betul? C kena cari. Jadi C panjang. 30 per 360 darab 2. Perimeter tu pi j 2 darab pi. Jari berapa? 6, betul tak? Betul 6? Betul. Tambah D apa? D 6. Tambah E apa? 15, betul? Panjang. Boleh tak? Okey, boleh. So nanti terus cari jawapannya. Okey. Kurungan 120. Maaf bertanya cikgu. Ya. Saya nak tanya macam mana boleh dapat 9 dekat B? Okey, boleh kejap 9 dekat B. Okey, bila PO 15, PO ni 15, OQ pun 15, betul tak? Jari mesti sama kan? Betul? Kalau sini 15, sini pun mesti 15. Betul? Betul Jadi OS ni kan 6 kan? Betul? Yang ini 6. 6. Nak cari ni bukan ke 15 darab 6 dapat 9, betul? Betul. So 9 lah. Boleh faham tak dapat 9? Boleh. Terima kasih cikgu. Okey. Sama. Okey, di mana kita? 360 kurungkan. Okey, lepas tu darab dengan 2. Okey, darab dengan kurungan. Bahagi 7. Mamak je. Dah start ujian balik dah kat sini. Darab 15. Kurungkan balik. Boleh cari satu pun tak apa. Boleh? Saya suka perpuluhan. Itu yang saya buat. 31 apa tadi Putri? Okey, 31.43 tambah 9 tambah dengan nanti buat balik apa. Ni satu-satu saya cari ni. Supaya kamu faham. Guna kalkulator 30 bahagi 360 tutup kurungan darab 2 darab 22 bahagi 7 darab 6 tutup kurungan. Dapat apa? Okey. 3.143. Okey. Tambah 6 tambah 15. Teruskan tambahlah. Boleh? Berapa Putri? 64.57. So 64.57 cm. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okay, so saya rasa memang ngam-ngam lah 10.5. Allah Akbar. So saya dah terangkan untuk bahagian A hari ini.
Saya rasa banyaklah dah saya dah terangkan. Kan? Boleh tak? Tapi nanti saya share, saya dah buat print screen, saya share yang ini dalam kita punya Telegram. Jadi anak-anak boleh tengoklah, check balik macam mana nak buat, okay? Okay, boleh? Okay, jangan keluar dulu. Saya nak, sekejap saya nak share ni, link. Tolong isi tolong isi supaya untuk saya lah. Okay, kejap. Okay. Boleh dalam pecahan. So isi sekarang. Saya pun share dalam grup matematik. So saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kamu semua berjayalah dalam SPM Seandainya ini adalah kali akhir kita bersiaran. Sebab kadang-kadang macam sekolah saya masih buat 9 hari bulan tu dan Qdin. Kalau cikgu kamu nak buat macam contoh macam cikgu nak buat malam ni nak jumpa kamu, masuklah pada cikgu kamu. Sebab saya membuat untuk anak murid saya dan saya akan bukalah pada anak-anak daerah Pasir Gudang untuk share sedikit tips lah untuk modul ibu ayah. So saya akan go through sikit-sikit kan supaya kamu dapat buatlah sebab saya tak nak ganggu kamu. Sebab depan ni kamu dah SPM. So saya tak nak ganggu kamu. Sebab tu saya cuba buat untuk malam ni. Sebab saya tak nak ganggu kamu dah. Sampailah 9 hari bulan Mac. Sebab saya nak kamu fokus setiap subjek itu dengan betul-betul. So 8 hari bulan tu sejarah, betul? So balik tu kamu rehat. So tapi dalam pada masa yang sama janganlah pula tak buat latihan matematik kan. Jadi sebab tu cikgu tak nak ganggu kamu lah waktu sehingga dah start 2 bulan tu. Biasa cikgu tak akan buat teknik. Saya tak akan bagi sentuhan apa-apa sehinggalah esok nak matematik. Jadi kamu punya mental, fizikal kamu dah ready untuk matematik. So pesanan saya buatlah latihan banyak-banyak. Kalau PM saya tak faham, PM lah. Kalau saya anak murid saya beritahu apa yang cikgu bagi semua dah cukup dah. Kamu revise balik. So apa yang saya terangkan hari ni pun kamu dah boleh ni. InsyaAllah buat ini ibu ayah memang confirm C+ ke atas lah dalam tangan kamu sebenarnya. Okay, so itu saja untuk saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk daripada Cikgu Rina sendiri. Saya doakan Loshni sihat. Saya doakan semua berjayalah, jaga SOP. Kalau tak sihat, orang kata duduk dalam rumah kesihatan kamu untuk SPM itu sangat penting sebenarnya. Okay, thank you semua. Okay, bye. Okay, bye. Ya, cikgu. Terima kasih, Okay, cikgu. bye. Cikgu sama. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okay, sama. Okay, sama. Okay.